وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافع وارفعنا مستقيما وهداية للصالح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وعسرا والهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسند تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Dan ada kalanya berubah takdiri. Maka jikalau dengan suatu yang suci yang tiada mempunyai sifat itu, seperti air yang musta'mal atau air mawar yang sudah hilang baunya, maka hendaklah ditakdirkan dengan mukhalif yang pertengahan. Jadi kita masih dalam bahasan air yang berubah dengan sebab ada masuk suatu benda ke dalam air. Maka suatu perkara yang masuk dalam air di sini yang masalah kita bercakap sekarangnya ialah benda yang suci, bukan benda yang najis. Maka apabila masuk sesuatu benda yang suci pada air mutlak, maka kalau berubah yang sedikit, maka tidak menghilangkan nama air mutlak. Sekiranya kalau berubah yang banyak dengan sebab benda suci bercampur dengan air tadi, maka air itu hilang daripada jadi air mutlak. Dah tak jadi air mutlak, suci pada diri, tidak menyucikan dengan akan yang lain. Sebab itulah pada ketika kita mandi, kita sabunkan badan kita, maka ketika sabun yang lekat kat badan kita tu, kita tak boleh nak terus ambil wuduk. Kita tak boleh nak terus ambil wuduk sebabnya kat badan kita, kat muka kita tu penuh dengan sabun. Apabila kita tuangkan air di atas muka kita yang penuh dengan sabun tu, maka air yang kena kat badan kita tu jadi air sabun. Jadi air sabun, maka tak boleh nak mengakakkan hadas dengan air itu. Sebab itulah kita apabila ada sabun kat mukanya atau kat tangan tu, belum pada kita nak ambil wudu tu, kita sucikan daripada sabun tu dulu. Supaya air itu tak jadi berubah yang banyak dengan sebab kena sabun yang ada kat muka itu. Tetapi kalau ada sabun tu lekat kat badan tu sikit sahaja, sekiranya fardunya kalau air kena kat muka tu tidak jadi berubah dengan sebab ada sabun sikit-sikit tu, maka itu tak mengapa. Itu daripada masalah katanya benda suci apabila bersentuh dengan air, sekiranya kalau berubah yang banyak maka tak jadi air mutlak. Kalau berubah yang sikit, maka masih jadi air mutlak lagi. Maka perubahan itu ada kalanya perubahan pada hissi yang mana boleh kita tengok, boleh kita dapat dengan rasanya, dengan warnanya dan baunya. Dan ada kalanya berubah itu berubah pada takdiri, maknanya fardu takdir saja.
Kalau kita nak berubah tu ada. Tetapi tengok dengan mata tak nampak, rasa dengan lidah pun tak dapat, hidung pun tak dapat. Tapi memang ada berubah dengan sebab ada masuk benda yang bukan air mutlak, masuk dalam air mutlak. Ada bercampur. Maka lalu tu dia kata di sini, dan ada kalanya berubah takdiri. Pada kira, pada hukumnya, pada kiraannya ada berubah. Tetapi tak dapat dengan mata, tak dapat dengan rasa, tak dapat dengan bau. Maka dia katanya, maka jika dengan suatu ni, maka jika berubah air itu dengan suatu yang suci. Maka jika dengan suatu ni, maka jika berubah air itu dengan suatu, dengan sebab masuk sesuatu yang suci, benda yang suci, tetapi tiada mempunyai sifat-sifat itu. Tidak ada sifat warna, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada. Seperti air musta'mal. Memanglah maklum air musta'mal dah bukan air mutlak. Air yang kita guna pada mengangkat hadas kali yang pertama, itu bukan air mutlak, tetapi sifat dia macam air biasalah. Rasaan dia tidak ada, bau dia tidak ada, warna dia tidak ada, tetapi dia bukan air mutlak, dah masuk bercampur dengan air mutlak. Perubahan tu mesti ada, cumanya kita tak dapat dengan mata, dengan tak dapat sifat-sifat berubah tu kita tak dapat. Atau air mawar yang sudah hilang baunya. Artinya misalnya air mawar yang jernih yang sudah hilang baunya, maka hendaklah ditakdirkan dengan mukhalif. Maka hendaklah, mestilah kita nak tahu katanya berubah ke tidak berubah, berubah sedikit ke berubah banyak. Kalau berubah sedikit tu masih jadi air mutlak lagi. Kalau berubah tu banyak, maka hilang daripada nama air mutlak. Tak boleh kita guna mengangkat hadas dan menyucikan najis. Maka kita kena takdir, kita kena fardu dengan mukhalif, yakni dengan suatu perkara yang menyalahi. Yang pertengahan ini sederhana. Hendaklah ditakdir kita fardu, tapi ini harus bukan wajib. Maka hendaklah ditakdir, yakni harus bukan wajib. Ditakdirkan dengan mukhalif, dengan suatu benda yang menyalahi sifatnya. Yang pertengahan, yakni yang sederhana. Yang pertengahan, yakni yang sederhana sifatnya. Pertengahan yang sederhana sifatnya, jadi kalau warna tidak kuat, warna dia tak jadi pekat sangatlah. Warna dia yang sederhana, ini warna dia tidak jadi pekat. Kalau bau tak jadi bau yang kuat sangat. Kalau rasaan tak jadi tidaklah rasa yang kuat sangat. Seperti rasa air delima. Jadi itu sederhanalah. Rasaan air delima itu sederhana. Jangan cuka. Kalau cuka tu rasa dia tu pekat, rasaan dia tu kuat. Jadi air delima tu jadi sederhanalah. Nak kata rasa dia tu jadi pekat sangat pun tak juga, nak jadi kurang sangat pun tak juga, jadi sederhana. Dan warna air inap, warna air inap, buah inap, buah inap, air buah inap yang merah. Dan baunya air lazin, lazan, iaitu dinamakan liban zakar. Kita panggil kemian. Kata kil, kata setengahnya, lazan tu tumbuhan, jenis satu jenis tumbuhan. Jadi maknanya kita fardu, kalau nak kira sebelah balik rasa, kita kira rasa air delima. Kalau nak kira sebelah balik warna, kita kira warna
Ai inap. Jangan kita kira serbuk kopi. Itu pekat. Artinya dakwah kolam tu. Dakwah pen tu itu pekat. Jangan. Dan baunya bau lazim. Jangan kita ambil benda yang bau kuat seperti kasturi ke masalah. Itu baunya kuat. Sebab ini kita nak tahu untuk benda yang suci. Tetapi masalah lagi akan datang sekiranya kalau masuk najis yang tidak ada sifat, maka kita kena kiranya benda yang kuat. Rasaan-rasaan yang kuat, warna-warna yang pekat, bau-bau yang kuat. Ini masalah benda yang suci masuk dalam air. Cumanya benda yang suci itu tidak ada sifat baginya. Maka manakala berubah dengan kita takdirkan dengan sifat yang tiga itu. Maka manakala berubah, jadi berubah air mutlak kita dengan kita takdir, dengan kita takdirkan dengan sifat yang tiga itu ialah warna, rasa, bau yang sederhana. Jika tiada suatu yang dicampurkan sifat yang tiga-tiga. Jadi maknanya kita nak takdirkan sifat yang tiga itu sekiranya benda yang masuk campur dengan air itu tiada sifat-sifat yang tiga itu. Seperti air mustamal. Jadi takdir macam mana? Contohnya kita ada air 1 liter masalah. Kita ada air 5 liter masalah. Ada air mutlak 5 liter. Dalam satu bekas 5 liter masalah. Tiba-tibanya ada masuk air musta'mal. Artinya ada masuk air mawar yang tidak ada bau. Maka maklum air musta'mal atau air mawar itu tidak ada sifat baginya. Tetapi bukan air mutlak. Maka kita kena fardulah air 5 liter masuk air musta'mal 1 sudu masalah. 1 sudu teh masalah. Maka kita kena fardu. Kalau masuk benda yang mukhalif, yang pertengahan tadi itu, adakah berubah banyak ke berubah sikit? Contohnya air dalam beldi kita tu lebih kurangnya 5 liter masalah. Apa tu sekiranya kita katanya ada masuk air mawar 1 botol besar ni masalah. Ada masuk air mawar dalam air tu, 1 botol air mawar ada tumpah masuk. Ada masuk dalam air mutlak. Maka maklum air mawar yang tidak ada bau tu jadi sifat samalah. Kalau kita tengok dengan mata tak ada nampak berubah. Kalau kita hidup pun tak dapat baunya. Kalau kita rasa dengan lidah pun tidak ada rasaannya. Maka kita kena fardu ambil benda yang menyalahi dengan air. Sifat dia tu. Ya. Maka kita tengok. Kalau kita ambil air delimu banyak ni juga. Sebanyak dengan air mawar tadi tu. Masuk dalam air yang 5 liter. Artinya kita ambil air delimu masuk di dalam air. Fardulah. Bukan suruh buatnya begitu. Kita fardu katanya. Kalau air delimu sebanyak tu masuk dalam air mutlak, mengubah ke tidak? Begitu. Kalau warna, kalau nak tilik kepada warna tu, warna air inap. Air inap, air oren, lebih kurang tu dia tak jadi pekat sangat, dia tak jadi kurang sangat. Kita fardunya kalau air inap artinya oren, juz dia tu lah. Sebanyak tu kalau masuk dalam air sebanyak ni, adakah berubah sedikit ke berubah banyak? Kita fardu gitulah. Kalau kita nak tengok baunya, kalau fardunya air kemian,
kemudian yang kita hancurkan, kita masuk dalam air, maka jadi air bau kemudian lah. Maka sekiranya kalau masuk benda tadi itu dia berubah banyak ke berubah sikit. Fardunya begitu. Jadi maknanya air 5 liter, lepas tu ada masuk air mustakmal atau ada masuk air mawar yang tidak ada baunya, maka kita nak tahu berubah ke tak berubah, kita fardu benda yang tadi. Kita guna benda yang rasaan sederhana, warna yang sederhana, baunya sederhana, fardunya sebanyak tu kalau masuk dalam air, berubah sedikit ke berubah banyak. Kalau kita fardu katanya, kalau masuk air delima banyak ni, tidak berubah yang sedikit saja, maka air itu masih jadi air mutlak. Sekiranya kalau kita katanya, kalau masuk air delima sebanyak ni, dah jadi berubah yang banyak, berubah yang kuat, maka air itu tak jadi air mutlak, bahkan air itu suci pada diri saja, tak boleh menyucikan. Sebab kita kalau masuk air mustakmal, kita tak boleh tahu, tak boleh dapat dengan mata perubahan dia, kita tak boleh dapat dengan hidup bau dia. Jadi maknanya dengan sebab dia sifat dia tu sama dengan air yang mutlak. Maka apabila kita nak tahu kalau masuk benda ini tu berubah ke tak berubah, jadi air yang 5 liter masuk air mustakmal tadi tu, berubah ke tak berubah, kita fardu benda ni lah. Kalau masuk air delima sebanyak ni, mengubah ke tidak, berubah sedikit ke berubah banyak. Begitulah. Tengok, maka dia katanya, maka manakala berubah dengan kita takdir dengan sifat yang 3 itu. Jika tiada suatu yang dicampurkan sifat yang 3 itu. Jadi maknanya kalau benda yang masuk dalam air mutlak seperti air mustakmal tu, dia sifat yang 3 tu tidak ada pada air mustakmal. Maka benda yang kita nak takdir masuk, nak kira kata masuk dalam air tu, kena ambil 3 rasa, 3 perkara terus. Jadi maknanya kita fardu, kalau air delima sebanyak ni, air inap sebanyak ni, air apa dia? Air kemian sebanyak ni masuk dalam air. Sekiranya kalau kita masuk benda itu banyak dalam air, 3 perkara itu dalam air, sebanyak air mustakmal tu masuk, mengubah ke tidak. Jadi pendek katanya, kalau air mustakmal masuk dalam air mutlak sebanyak ni, kita katanya sebanyak ni, maka kita fardu air delima sebanyak ni dan air inap sebanyak ni, lepas tu air air kemian tu banyak ni masuk dalam air mutlak itu. Maka kita kira tengoklah, kita agak tengoklah berubah sedikit ke berubah banyak ke, langsung tak berubah. Kalau tak berubah atau berubah yang sedikit, maka air itu masih jadi air mutlak. Kalau ada berubah yang banyak, maka air itu dah tak jadi air mutlak. Begitulah. Itu kalau benda yang masuk tidak ada 3 sifat. Maka benda yang kita nak fardu kata ada masuk tu, kena ambil 3 sifat juga. Jadi maknanya air mustakmal tu dia tidak ada 3 sifat. Maka kita kena fardu katanya masuk air delima sebanyak tu, masuk air inap sebanyak tu, masuk air kemian sebanyak tu. Maka tengoklah berubah ke tidak, tapi jangan duk campur lah. Ini fardu saja. Agak-agak tengoklah. Begitulah. Sebab benda ini berubah tak berubah tu, berubah sedikit ke berubah banyak, itu pulang kepada pandangan orang ramai, ialah kembali kepada uruf. Begitu. Atau ditakdirkan 2 jua, 2 sahaja. Atau ditakdir, di fardu takdir berubah air itu 2 jua, 2 sifat sahaja. Atau ditakdirkan 2 jua, ini ditakdirkan berubah air itu dengan dua sifat sahaja. Jika ada satu sifatnya atau
jika ada satu sifatnya. Jika ada satu sifatnya. Jika ada satu sifatnya, sifat bagi benda yang bercampur dengan air. Contohnya, dia ada satu sifat saja. Contohnya, benda yang masuk di dalam air itu kita katalah air mawar yang ada baunya. Air mawar yang ada bau. Tetapi rasa tidak ada, warna tidak ada. Kita katanya begitu. Jadi air mawar memang jernih. Tidak ada warna. Kemudian kita katanya air mawar tidak ada rasaan. Hanya pada air mawar itu ada satu sifat sahaja kat dia. Ada apa? Ada bau saja. Air mawar tu ada satu sifat sahaja. Tadi masalah air mawar yang tidak ada bau. Di sini kita katanya air mawar yang ada baunya. Warna dia tidak ada. Rasaan dia tidak ada. Maknanya rasa dia tawar. Rasa air mawar tu tawar. Ini kita misalnya. Tapi tak tahulah wakil. Saya pun tak pernah rasa pun itu air mawar tu. Tapi kita fardunya air mawar tu ada satu sifat saja pada dia. Ada satu sifat. Ialah bau saja. Rasaan dia tidak ada. Warna dia tidak ada. Maka tiba-tibanya air mawar itu ada masuk di dalam air mutlak. Maka jadi maknanya air mawar yang ada bau tadi itu yang keluputan pada dia apa? Warna dia tidak ada, rasaan dia tidak ada. Hanya ada bau dia saja. Maka apabila masuk air mawar yang ada bau tadi ke dalam air mutlak kita sebanyak mana? Maka kita kena fardu dua sifat lagi masuk. Kita kena fardu. Kita ambil sebab air mawar yang tadi tu bau dah ada. Hanya yang tak ada pada dia tu apa dia? Rasa dan warna. Maka kita kena fardu kalau masuk apa lagi? Masuk air dilimu untuk nak ambil rasa. Dan masuk air inap. Sebanyak tu juga. Maka jadi berubah ke tidak? Berubah banyak ke berubah sedikit? Begitulah. Jadi kalau pendek katanya, begitulah. Nanti kita ulang, kita buat kesimpulan. Atau satu sifat ditakdirkan. Atau satu sifat ditakdirkan, difardukan. Jika dua sifat padanya ni, jika ada dua sifat padanya pada benda yang campur. Atau satu sifat ditakdirkan. Jika ada dua sifat padanya, pada air yang bercampur itu, seperti air mawar, ni ada dua sifat kat dia. Seperti air mawar yang ada baginya warna dan rasa. Air mawar ada warna, warna merah kemasalan dan ada rasa. Dan tiada baunya. Bau tidak ada. Maka ditakdirkan satu sifat juga, iaitu warna. Sebab yang warnanya tak ada. Jadi beginilah. Dia sifat dianya tiga. Sifat bagi benda yang masuk bercampur dengan air itu ada tiga sifat. Ada tiga sifat.
maka sekiranya tiga sifat, maka tiga sifat tu apa dia? Warna, bau, rasa. Kemudian kalau benda yang masuk dalam air mutlak itu tidak ada kesemua tiga sifat. Suatu benda yang suci yang masuk dalam air mutlak itu tidak mempunyai tiga sifat. Tidak ada tiga sifat tu pada benda yang masuk tu. Maka kita kena fardu takdir masuk tiga perkara tadi. Air delimu, air inap, air kemian. Sebab dia tak ada tiga sifat, kita kena fardu katanya ada masuk air delimu sebanyak tu, air inap sebanyak tu juga, air kemian sebanyak tu juga. Lepas tu tengoklah berubah ke tidak. Begitu. Kemudian itu kalau tidak ada kalau tidak ada tiga sifat pada benda yang masuk bercampur dengan air. Kemudian kalau kita fardu katanya benda yang masuk bercampur dengan air itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Contohnya warna dan dia ada apa? Dia ada warna, dia ada rasa. Jadi ada dua sifat kat benda yang masuk di dalam air mutlak. Ada dua sifat. Ada warna dan ada rasa. Baunya tidak ada. Maka kita fardu ambil benda yang bau satu lagi masuk. Nak jadi cukupkan tiga. Begitu. Lepas tu kalau benda yang masuk di dalam air mutlak itu ada satu sifat saja. Kalau ada satu sifat saja, maka kita kena ambil dua benda lagi untuk nak cukup tiga. Begitulah. Jadi macam mana pun kena bagi cukup tiga. Kalau benda yang masuk campur itu tidak ada tiga sifat, maka kita kena takdir tiga benda, tiga sifat yang lain. Tiga sifat tu ialah rasa air limau, warna air inap, bau apa dia? Bau lazim, bau air kemian. Gitu. Janji bagi cukup tiga sifat tadi. Kemudian kalau benda yang masuk campur itu dah ada satu sifat. Tak kiralah satu sifat yang ada kat dia tu ada rasa saja, bau warna tidak ada, maka kita takdir bau dan warna masuk untuk nak jadi tiga. Kalau ada warna saja, bau dan rasa tak ada, maka kita fardu masuk dua benda lain pula yang tak ada pada dia. Begitulah. Kalau ada dua, nak bagi cukup tiga. Kalau ada dua, kita fardunya ada rasa, ada warna. Ada rasa, ada warna. Maka yang tak ada kat dianya bau. Maka kita ambil benda yang bau tadi masuk dalam air. Fardunya. Fardu kira katanya kalau masuk satu lagi tengok nak jadi berubah ke tidak. Jadi pendek katanya perubahan tu dia mesti kena ada perubahan pada tiga sifat. Pada warnanya, pada rasanya dan baunya. Begitulah kita kiranya. Sebab tu dia katanya kita ulang sekali lagi bentuk cakap ibarat kitab. Dia katanya maka manakala berubah dengan kita takdir dengan sifat yang tiga itu, kita kena takdir, mesti kita kena fardu takdir, kena kira katanya agak tengoklah dengan tiga sifat. Jika tiada suatu yang dicampur itu sifat ketiganya, mana tidak ada tiga sifat. Seperti air mustakmal tadi tak ada tiga sifat, maka kita fardu air mustakmal masuk sebanyak ni, maka kita ambil, kita fardu, kita agak tengoklah kalau air limau sebanyak ni masuk dalam tu, air inap sebanyak ni masuk dalam tu, air kemian sebanyak ni masuk dalam tu. Gaul-gaul tengok berubah ke tidak, berubah sedikit ke berubah banyak. Sebab dia tak ada tiga sifat, maka kita gantikan benda yang nak fardu masuk tu tiga sifat tu. Kemudian
atau ditakdirkan dua jua. Ditakdir berubah dua sifat saja. Kita takdir dua sifat, bukan tiga. Dua sifat. Jika ada satu sifat, jika ada kat benda yang masuk tu ada satu sifat saja. Contohnya air mawar yang ada bau saja. Masuk dalam tu. Sebanyak ni. Air mawar tu sebanyak ni masuk. Nah. Tapi air mawar tu tidak ada, hanya ada bau saja. Maka nak bagi cukup 3, kita ambil rasa air 5, rasa air delima, warna air inap masuk dalam tu. Nak jadi cukup 3. Maka tengok berubah ke tidak. Begitulah. Atau satu sifat ditakdirkan. Kita takdir satu sifat sahaja. Jika ada dua sifat padanya, yang dia benda yang masuk ke dalam air mutlak tu dah ada dua sifat. Jadi kita nak satu lagi lah. Seperti air mawar yang ada baginya. Ini dia buat misal, betul tak betul pada wakil, sungguh tak tahulah. Dan dia buat misal saja. Air mawar fardunya ada kat dia tu, ada warna dan ada rasa. Air mawar yang masuk dalam air mutlak kita tu, warna dia ada, rasa dia ada. Hanya tiada bau dan tiada bau. Bau tidak ada, rasa dia ada, warna dia ada. Maka macam mana kita nak fardu masuk lagi? Maka ditakdirkan satu sifat jua, iaitu bau yang tak ada kat dia. Jadi cukup 3 sifat, yang ada 2, kita fardu masuk satu sifat lagi, cukup 3. Lepas tu nanti tengoklah, sebab tu dia katanya, maka apabila berubah dengan angkau takdir yang tersebut. Maka apabila berubah dengan angkau takdir, kita fardu tengok tadi, kita agak tengok tadi, maka apabila berubah dengan angkau takdirkan yang tersebut tadi, kita takdir 3 sifat, artinya 2 sifat, artinya 1 sifat, begitulah. Kalau tak ada 3 sifat, kita takdir 3 sifat terus. Kalau ada 1 sifat saja, maka kita takdir 2 sifat pula. Kita fardu agak masuk 2 sifat yang lain yang tak ada kat dia pula. Kalau ada 1 sifat, maka kita fardu masuk 2 sifat lagi. Daripada 3 itu. Kita tengoklah. Maka apabila berubah dengan angka takdir yang tersebut, berubah dengan ubah yang banyak. Jadi berubah dia tu berubah yang banyak. Kuat. Berubah yang banyak tu berubah yang kuat. Sakat mana kuat dia? Sekira hilang daripada nama air mutlak. Jadi dah tak boleh nak panggil air mutlak. Dah tak boleh nak panggil air mutlak. Maksudnya begitu. Apabila berubah yang kuat yang banyak sehingga tak boleh panggil air mutlak, maka adalah air itu suci jua. Air itu suci, tiada menyucikan. Begitu. Jadi kalau berubah yang sedikit, artinya tidak ada berubah, maka masih jadi air mutlak lagi. Itulah maksudnya. Itu masalah yang tadi tu, yang kata sederhana tu, sekiranya benda suci masuk dalam air mutlak. Maka kita fardu tu apa dia? Sifat-sifat yang sederhana. Sifat-sifat yang sederhana. Tapi kalau masuk najis, kita kena ambil benda fardu. Kalau masuk najis yang tidak ada sifat-sifat yang 3, maka kita kena ambil benda yang kuat, seperti lagi akan datang sebut. Habis di situ. Kata Bujairimi dan Syekh Sulaiman Jamal dan Ibnu Qasim, 3 orang ini kata Bujairimi dalam Hasyiah Fathul Wahhab,
Dan Syekh Sulaiman Jamal, ini pun dalam Hasyiah Fathul Wahhab juga, dan Ibnu Qasim dalam Hasyiah Tufah. Menakal mereka itu daripada takrir Syekh Talawi. Jadi kataan tiga orang ini dia pindah, dia ambil daripada huraian Syekh Talawi. Dia ambil daripada takrir, daripada huraian surahan daripada Syekh Talawi. Apa dia yang dia katanya? Air yang berubah yang banyak. Air mutlak. Apabila masuk benda yang suci, apabila masuk bercampur, apabila ada bercampur dengan benda yang suci, kemudian jadi berubah. Berubah tu sebagai berubah yang banyak. Tiada menyucikan masalahnya. Masalah kita maklumnya begitulah. Yang katanya air mutlak, apabila ada masuk benda yang suci, maka jadi berubah yang banyak, tak boleh nak menyuci. Hanya suci pada diri dia saja, tak boleh nak menyucikan yang lain. Tapi dia katanya dengan itu dengan nisbah, dengan dia adu bagi yang lain daripada demikian yang bercampur itu. Dia tak boleh menyuci, tak boleh menyucikan benda lain daripada benda yang bercampur itu. Adapun dengan nisbah, dengan ditilik kepadanya, dengan nisbah, dengan ditilik baginya, bagi yang bercampur, baginya, bagi benda yang bercampur itu, maka iaitulah menyucikan baginya. Maka air itu boleh menyucikan benda yang masuk bercampur itu lagi. Macam mana rupa dia? Seperti jikalau berkandak ia seorang membasuh umpamu tepung. Dia nak basuhkan tepung masalah. Atau hinai. Hinai yang orang perempuan letak kat kuku lah. Atau daun bidara. Kalau daun bidara yang sudah lumat. Yang sudah lumat. Bukan daun bidara yang selai-selai itu tak mengubahkan air. Daun bidara yang sudah lumat. Atau orang pandang kita yang kita dah tumbuk jadi lumat. Atau tanah. Atau tanah. Maka dituang atasnya air. Kita tuangkan air atas benda yang tadi. Atas tepung, atas hinai, atas daun bidara dan sebagainya. Maka berubah dengan dia. Maka air yang kita tuang tu berubah. Berubah tu berubah yang banyak. Akan berubah yang banyak. Berubah yang banyak tu dahulu daripada sampai ini, sebelum daripada sampai ia air tadi, pada sekaliannya, pada semuanya. Semuanya, semua benda yang semuanya pada sekaliannya ni, pada kesemuanya, pada seluruhnya umpama tepung tadi. Maka bahwasanya air itu menyucikan sekalian sukunya, suku benda yang mencampur, dengan sampai air itu kepadanya. Apabila air itu sampai pada benda itu, jadi suci kesemuanya. Dan jikalau air itu berubah, akan berubah yang banyak sekalipun. Walaupun air itu jadi berubah yang banyak sekalipun, boleh jadi menyucikan juga. Kerana darurah, kerana tak dapat tidak, kerana darurah ia berubah tadi tu. Kerana tiada sampai kepada sekalian suku-sukunya, sekalian sukunya, suku umpama tepung tadi, malaikat kemudian daripada berubah air. Berubahnya, berubah air. Jadi, ulasannya masalah apabila air kita maklum daripada
kaedah kitanya apabila air mutlak itu ada masuk benda suci yang bergaul dengan air, yang bercampur dengan air, sekiranya kalau tak berubah maka jadi air mutlak lagi, kalau berubah yang sedikit maka jadi mutlak lagi, tetapi kalau berubah yang banyak maka dah tak jadi air mutlak. Maka apabila tak jadi air mutlak, jadi air suci pada diri saja, tidak boleh menyucikan yang lain. Maka tentang kata tiada boleh menyucikan yang lain tu maksudnya di mana? Tak boleh menyucikan yang lain, itu maksudnya di mana? Maksudnya tak boleh menyucikan yang lain, yakni yang lain daripada benda yang masuk bercampur dengan air itu. Benda lain yang satu lagi. Kemudian kalau benda yang masuk campur itu menyucikan diri dia. Seperti dia buat misalnya, contohnya ini satu bekas. Ini satu bekas. Kita kata dalam ni itu apa dia? Ada tepun masalah. Tepung gandum ke masalah, atau daun inai ke, daun pandang ke masalah. Yang sudah hancur, kemudian ada penuh dalam ni. Maka kita isikan apa dia? Daun pandang yang kita dah hancurkan, dah lumatkan, kita dah blender atau kita dah tumbuk, maka jadi hancur. Maka tiba-tibanya air pandang, daun pandang yang ada kat sini tu ada masuk najis kat atas dia. Ada masuk najis. Ada masuk najis. Sebab tu kita nak basuh ni, kalau tak kena najis tak payah kita basuh lah. Maka apabila kita tuangkan air masuk dalam ni, air kena ke atas tu dah berubah. Tapi berubah apabila kena ke atas, sebelah atas tu, daun pandang yang ada sebelah atas tu, air kena tu, jadi air yang kena kat sebelah atas tu dah berubah. Sementara dia nak sampai ke bawah, mana yang kena kat atas tu dah sudah berubah. Maka berubah saat itu, kalau kita kira tadi tu, kalau berubah tak boleh nak menyuci. Kalau berubah yang banyak tak boleh nak menyuci, tetapi berubah dengan sebab benda tu sendiri. Jadi air kena kat atas berubah. Maka air yang berubah itulah akan bergerak turun kat bawah. Maka air yang berubah daripada sebelah atas, yang turun sampai ke bawah. Maka yang ke bawah tu jadi tersuci dengan air yang berubah. Maka itu tak mengapa. Sebab apa? Sebab nak buat macam mana? Sebab nak buat macam mana kita nak sebab tu dia kata kerana darurah. Jadi maknanya air yang berubah, contohnya kalau air yang berubah sebab masuk air daun pandang yang sudah ditumbukkan, dilumatkan. Maka jadi berubah, tak boleh menyuci, tak boleh nak menyuci benda lain daripada daun pandang yang berubah itu. Itulah maksud dia nak ceritanya. Tetapi kalau umpama tepun masalah, tepun kitanya dalam satu bekas penuh, tiba-tibanya kita nak basuh. Apabila kita nak basuh, kita tuangkan air. Memang nak tuang air kena tuang sebelah atas. Kita tak tuang kat bawah gini, kita tuang sebelah atas. Apabila kita tuang sebelah atas, air apabila kena kepada tepung sebelah atas, air ada bergaul dengan tepung. Jadi apabila kena sebelah atas tu, air dah bergaul dengan tepung, dah jadi berubah. Air itu berubah yang kuat lah sebab tepung ni. Maka sementara dia nak sampai ke bawah, jadi mana air yang berubah turun ke bawah. Jadi maknanya kalau kita kiranya, kalau kira dengan kaedah tadinya, yang sucinya mana? Yang sebelah atas saja. Yang sebelah atas saja, yang sebelah bawah tak boleh nak menyuci lah. Kalau tak kira begitu, maka sebab itulah dia katanya kalau menyuci, kalau jadi berubah tak boleh menyuci. Masalah kata tak boleh menyuci itu tak boleh menyuci akan benda yang lain satu lagi pula ni. Adapun tilik kepada benda yang mengubahkan air itu, air menyucikan diri dia. Nampak kejap begitu. Begitulah. Jadi apabila masuk air daun pandang, masalah air mutlak, kemudian kita nak ambil air pandang itulah
untuk nak mengangkat hadas, untuk nak basuhkan najis yang lain. Nak basuh kaki kena najis ke masa, nak basuh kain kena najis ke masa, itulah yang kata tak boleh menyuci dia. Adapun kalau berubah dengan sebab daun pandang, kita nak basuh daun pandang itu, maka jadi berubah dengan sebab daun pandang yang kita nak basuh tu, sama tara dia nak sampai ke bawah, air berjerak turun kat bawah tu, maka itu tak mengapa. Gitulah. Dia tak sama macam tadi, tak sama macam katanya kita basuh air pandang. Masalah tadi tu kita basuh air pandang, daun pandang yang sudah lumat, maka jadi berubah air dengan sebab daun pandang yang kita basuh, belum pada nak merata semua juzuk-juzuk daun pandang kat bekas kita tu. Itu dimaaf. Adapun kalau macam ni tak boleh, seperti kita katanya sabun kat badan kita ni, sabun kat muka, kat tangan tu, apabila kita jiruh kat muka yang ada penuh dengan sabun, jadi air mutlak masuk kena kat muka. Apabila kena kat muka, jadi bercampur akan dengan sabun, jadi air sabun. Maka air sabun tak boleh mengangkatkan hadas. Sebab kita jadi yang bercampur dengan air itu apa dia? Sabun. Kita nak menyuci apa? Menyucikan hadas, benda lain, bukan nak menyucikan sabun itu. Bukan nak menyucikan sabun itu, maka itulah tak bolehnya. Begitulah. Contohnya kalau ikan, kalau daging masalan, daging ikan masalan yang ada lekat-lekat darah kat ikan, kat daging tu, kemudian kita nak basuh darah tu lah. Kemudian ikan tu kita dah masuk garam kunyit. Kita dah masuk garam kunyit. Contohnya ikan lah, senang. Ikan tu kat dalam perut dia ni ada apa? Ada darah. Kita belum basuh lagi. Kita dah belah perut dia. Lepas tu sebelah dalam tu darah ada, kita tak basuh. Kemudian kita comor garam kunyit. Kita comor garam kunyit masalan. Penuh kat perut dia tu. Kat luar, kat perut tu, kat kepala dia tu, kat leher dia penuh dengan garam kunyit. Apabila kita tuangkan air kali pertama, air yang kena kat ikan tu jadi air garam kunyit, berubah yang banyak. Maka air yang kena yang pertama tu tak boleh nak menyucikan darah. Sebab apa? Air apabila kena kat ikan, ikan tu penuh dengan garam kunyit. Garam tu tak masalah lah sebab dia mutlak juga. Tapi kunyit tu, kalau kunyit tu banyak, maka jadi air kunyit lah. Apabila jadi air kunyit, bukan air mutlak, maka tak boleh kita nak menyucikan dengan kali yang pertama tu, tak boleh. Sebab apa? Jadi maknanya, kalau sekali jiruh tu tak boleh. Sekali jiruh tak boleh. Kita kena jiruh kali pertama untuk nak buangkan kunyit tu dulu. Nak bagi nampak masalah. Kemudian kita jiruh kali yang kedua pula untuk nak habiskan darah. Begitulah. Jadi tidak memada dengan kali pertama, sebab kali pertama tu dia ada bercampur dengan kunyit. Macam tu juga kat muka kita, ketika kita nak ambil wuduk tu penuh dengan sabun kat muka kita. Maka apabila penuh kat muka kita tu sabun, apabila kita jiruh yang pertama tak memadai, walaupun kita dah niat sekalipun tak memadai. Sebab apa? Air apabila datang kat muka kita yang penuh dengan sabun, jadi air sabun. Jadi kita kena jiruh, habiskan sabun tu dulu. Kemudian apabila habiskan sabun, kalau ada sikit-sikit saja, sekiranya kalau datang air bercampur dengan air tak jadi air sabun, jadi air mutlak lagi, tu dah tak mengapalah. Sebab biasanya sabun badan kita ia nak jadi licin-licin tu. Kalau diri sabun dah habis tapi ada rasa licin-licin kat badan kita tu, maka itu dah tak mengapa. Sebab kalau bercampur dengan air pun dia sikit sangat perubahan dia. Tak nanti habis rasa betul apa dia, licin-licin sabun tu tak mesti habis gitulah. Kalau ada kita dah cucurkan sabun kat muka tapi ada rasa licin-licin sabun sikit-sikit tu, itu tak mengapa.
Jadi maknanya tak memadai dengan sekali jiruh dengan sebab kat muka kita tu ada sabun, sebab sabun tu akan bercampur dengan air jadi air sabun. Begitulah masalahnya. Mas'alatun. Kata Bujairimi dan Syekh Jamal, jikalau mengambil sekalian suku, jikalau mengambil pada mulanya dengan tiada takdir pada ayat yang berubah dengan takdir itu, maka mengambil ia seorang akan ayat sembahyang atau mani junub. Nascaya sahlah wuduknya dan mandinya. Wuduk dia tu sah, mandi junub dia tu sah, kerana sehingga bahawasanya, sehingga tu tak nak itu kita ubah jadi sengka. Kerana sengka ia, nak-naknya gitu. Kita ubah kerana sengka ia. Kerana sengka ia. Sengka ia, bukan sehingga. Naknya kerana sengka ia. Pada sengkaan dia lah. Pada sengkaan dia. Kerana sengka ia, bahawasa air itu, bahawasanya air itu. Itu jatuh banyak. Kerana sengka ia bahawasa suci air itu. Kerana bahawasa suci air itu. Kerana sengka ia bahawasa suci air itu. Syak dan syak pada menyucikan. Dan kami tiada, kami yakni ulama fiqh, tiada memberi bekas syak, tidak memberi kesan, tidak memberi kesan akan syak itu sebab mengikut asalnya yang yakin, iaitu menyucikan. Katanya jikalau mengambil pada mulanya, jikalau mengambil dengan jikalau mengambil pada mulanya, nampaknya tengok dengan masa kita akhir kat situ dulu. Kita akhir kat situ, insyaAllah kita sambung lagi pada katanya mas'alatun, kata Syekh Bujairimi dan Syekh Jamal. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.